sebelum kita mula. Satu sunnah Nabi SAW juga, yang mana apabila Nabi SAW berdiri dengan para sahabat, mereka tidak boleh nak membezakan di antara mana satu Nabi dan mana satu para sahabat. Nabi berpakaian dengan pakaian biasa, Nabi makan dengan makanan biasa, Nabi berbahasa dengan bahasa biasa. Itulah satu benda yang kita banggakan sebagai salah satu budaya kita. Satu budaya yang ada dalam masyarakat kita. Okey, itu sikit mukadimah. Okey, terima kasih Kak Laila bawa kipas. Kipas ada lampu ke? Siap ada lampu. Oh, okey. Okey, kita baik. Boleh lama sikit ni. Seterusnya saya juga tajuk-tajuk yang Haji Rahman bagi tu bukan saya nak tolak sebenarnya, tapi tajuk Haji Rahman satu tajuk Wahabi. Saya ingat dah berapa puluh tahun dah orang cerita pasal Wahabi. Saya tengok tajuk tu pun saya kata tak payahlah. Bukan tu, lain lagi banyak. Lagi tu tajuk apa? Lupa. Oh, tajuk yang kita selalu cakap dah. Tak, bukanlah niat saya nak menolak, tapi tajuk tu macam kita selalu cakap. 2 minggu sebelum ni pun kita ulang tajuk yang sama. Jadi saya dengan merendah diri menolak tajuk tu lah. Sebab cara Haji Rahman cerita tadi tu macam saya diktator. Tu tak mau. Bukan begitu. Bukan begitu. Saya tolak dengan merendah diri lah. Sebab mungkin tajuk tu dah banyak sangat kita cakap. Jadi kita sebut tajuk yang lain sikit lah hari ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apabila kita bincang tentang isu syirik, meskipun perbincangan tentang syirik ini adalah perbincangan yang lama, diulang-ulang oleh orang dan juga semua aliran, semua mazhab bercerita tentang syirik di setiap zaman. Tapi ia adalah isu yang penting yang mesti sentiasa diingatkan. Kerana kalau kita tersalah dalam hukum hakam fiqh, kesalahan itu kesalahan ijtihad. Kalau betul kita dapat pahala, kalau salah kita dapat pahala. Kalau kita ikut ulama-ulama mujtahid, ulama yang mengeluarkan hukum hakam fiqh, kita ikut mereka, apa sahaja ijtihad mereka, kita dapat pahala bila kita mengikut. Apabila kita bincang masalah berkaitan dengan akhlak sebagai contoh. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk ni manusia tahu. Kebiasaannya manusia tahu. Walaupun orang mengajar dengan cara yang mungkin susah, cara yang mungkin lebih susah daripada realiti sebenar, tapi hakikatnya orang tahu mana akhlak baik, mana akhlak buruk. Tetapi ilmu berkaitan dengan akidah, ilmu yang berkaitan dengan mengenal Tuhan dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila orang tersalah di dalam ilmu ini, kesilapan itu membawa ke neraka. Apabila orang silap di dalam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dia sembah Tuhan lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, silap itu silap yang tidak diampunkan. Sebab itulah mengaji tentang akidah dan tauhid ini penting. Sangat penting. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa penting untuk kita mengaji akidah? Sebab okey, cantik. Bagi balik kakak Laila. Kakak tu dah kipas lah. Oh. Okey. Kenapa penting untuk kita belajar tauhid? Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan makhluk. Allah jadikan manusia sebagai khalifah. Allah tuntut kepada manusia untuk menyembah Allah. Ini dituntut berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk menyembahku. Manusia untuk menyembah Allah dikurniakan dengan akal dan fikiran. Tapi akal itu boleh membawa ke mana-mana. Akal tu boleh pergi ke mana-mana agama. Akal tu dia boleh pilih macam mana gambaran Tuhan yang dia nak, ataupun sistem ketuhanan yang dia nak pilih. Dan akal itu dia boleh pilih apa yang dia nak buat untuk mendekatkan diri dia kepada Tuhan. Di sini pentingnya wahyu. Wahyu untuk mengikat akal kita. Wahyu datang nak bagi tahu kat kita Tuhan ni macam ni. Inilah Tuhan. Sebab siapa pun tak pernah tengok Tuhan. Jadi dengan wahyu kita kenal sifat-sifat Tuhan. Satu. Yang kedua, dengan wahyu juga kita kenal sistem ketuhanan itu macam mana. Tuhan, macam mana cara nak sembah Tuhan. Kalau ikut akal manusia, orang akan lihat di sekeliling, dia akan reka cara-cara masing-masing. Dia lihat sekeliling, struktur yang ada, lalu dia anggap struktur Tuhan tu mungkin macam tu. Nak menentukan mana satu betul dan mana satu tak betul, kita perlukan wahyu.
Dan yang ketiga, kita selalu cerita juga, apa yang Tuhan nak daripada kita, apa yang Tuhan larang kita buat, itu juga memerlukan wahyu. Bila manusia terputus daripada wahyu, dia akan menyembah Tuhan dengan cara yang dia rasa paling sesuai. Ini masalah paling utama dalam kehidupan manusia. Kita lihat di sekeliling kita. Lalu daripada apa yang kita lihat itu, kita bina sistem ketuhanan daripada apa yang kita nampak. Inilah yang membawa kesesatan ramai orang. Bahkan kesesatan yang first sekali, Allah Ta'ala rekodkan di dalam Al-Quran, syirik yang pertama, syirik kaum Nabi Nuh, itulah asasnya. Asasnya apa? Ada orang alim. Ada beberapa orang alim di kalangan umat Nabi Nuh. Apabila orang alim ni mati, setelah zaman Nabi Nuh, jauh mereka daripada wahyu, ketika itu wahyu belumlah ditulis, disampaikan, orang ajaran Nabi Nuh semakin lama semakin hilang. Orang alim ni pun dah mati dah. Orang yang selepas zaman kematian orang alim ni, mereka fikir, apa kita nak buat? Macam mana nak menyembah Tuhan? Barangkali apa yang mereka lihat, sistem manusia ni, dia ada multiple layer punya leadership. Ada ketua jabatan. Atas daripada ketua jabatan, ada pengarah. Atas daripada pengarah, ada menteri. Atas daripada menteri, ada Perdana Menteri. Atas daripada Perdana Menteri, ada raja. Bila orang fikir begitu, mungkin orang kata, mungkin begitu kot sistem ketuhanan. Ada makhluk yang di tengah-tengah ini, yang disayangi oleh Tuhan. Apabila kita buat baik kepada makhluk ini, samalah seumpama kita buat baik dengan Tuhan. Logik ke tidak? Logiklah. Akal mungkin boleh terima. Mungkin ada beberapa makhluk ni dilantik oleh Tuhan untuk ada keistimewaan tertentu. Buat baik dengan mereka sama macam buat baik dengan Tuhan. Macam mana nak bagi Tuhan sayang kat kita? Sebahagian daripada mereka fikir, cara nak bagi Tuhan sayang dekat kita, kita gambarkan makhluk-makhluk ni. Tuhan tak boleh digambarkan. Kita gambarkan, kita lukis muka orang-orang yang hebat ni, dan kita beribadat dengan melihat muka mereka. Bila kita lihat muka mereka, terasa dekat kita dengan Tuhan. Sebab Tuhan sayang kepada mereka. Lalu setelah zaman kematian orang-orang yang hebat di zaman Nabi Nuh ni, mereka pun lukis potret. Pelukis potret dan mereka simpan untuk mereka muliakan. Apabila orang nak beribadat, dia letak gambar-gambar ni kat depan dia. Untuk nak kontrol otak dia. Aku tak payah tengok benda lain, aku tak payah fikir benda lain. Ini untuk fokus otak aku. Dan aku boleh ingat kepada Tuhan. Jadi aku tak ada nak fikir benda lain lah. Tak fikir anak-anak, tak fikir bini, tak fikir cerita, sensasi ke apa. Dia boleh fokus tengok muka tu je. Dan dia beribadat. Sehinggalah datang zaman selepas tu, macam mana syirik boleh berkembang. Itu zaman awal. Datang zaman kedua, generasi ketiga, melihat orang tua-tua mereka, asyik bila nak beribadat je mereka akan tengok gambar ni. Nak beribadat, mereka akan berdiri di hadapan gambar ini. Lalu sampailah kepada mereka kepercayaan baru. Kepercayaan yang sampai kepada orang generasi kedua, innama kanu ya'budunahum wa bihim yusqaunal matar. Orang tua-tua kita ni dulu sebenarnya menyembah gambar-gambar ni. Dengan meminta kepada gambar-gambar ini, turunlah hujan kepada mereka. Di sini berlaku syirik yang besar terus. Mereka masih lagi percaya Tuhan yang paling utama, Tuhan yang paling besar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tengok macam mana. Makhluk yang asalnya orang-orang soleh, dijadikan gambar untuk orang beribadat, generasi selepas tu apa yang mereka buat? Mereka sembah terus. Sebab mereka ingat, orang sebelum ni berdiri depan gambar tu untuk menyembah. Orang sebelum tu, hakikat dia, mereka berdiri di depan gambar tu, dia tak directly sembah. Dengan kepercayaan yang apabila kita melihat gambar ni, yushawwiquna ila al-ibadah, menjadikan kita bertambah rindu untuk melakukan ibadat. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Apabila dalam sebahagian riwayat diceritakan cerita ni berlaku sebelum Nabi Nuh. Berlaku sebelum Nabi Nuh. Apabila Nabi Nuh datang, Nabi Nuh ceritakan kepada mereka, la tadharunna alihatakum. Mereka kata, kami tak mau tinggalkan Tuhan kami. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini nama 5 orang soleh yang mereka nak sembah. Asalnya niat dia baik. Tetapi apabila masyarakat tak kenal wahyu, dia pakai otak dia sendiri, syaitan akan tunjuk yang mana yang buruk supaya nampak jadi cantik. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan rasul bersilih ganti. Habis satu rasul, datang rasul lain.
Apabila manusia mula meninggalkan agama, datang rasul lain untuk membetulkan agama. Arab jahiliah macam tu juga. Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail yang tinggal di Mekah mengajarkan tauhid. Mengajarkan tauhid, tidaklah kamu sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sembah Allah. Lama kelamaan orang mula meninggalkan ibadat. Orang meninggalkan ibadat yang betul. Dia tambah dalam ibadat sikit-sikit. Setiap ini benda yang boleh berlaku di mana-mana sahaja. Budaya memberi kesan. Kadang-kadang sampai zaman sekarang, sampai zaman kita pun, sebab di sebahagian tempat, solatlah kita tengok solat. Contohnya, di Oman, orang menjadi kebiasaan orang Oman, dia letak tangan irsal. Lurus betul. Dia tak angkat tangan. Atas perbezaan mazhab lah. Apa yang berlaku? Isu-isu macam ni, orang alim yang nak kaji ni tak ramai. Tapi yang mengikut ni ramai. Apabila menjadi satu budaya di satu tempat, budaya itu akan berterusan. Daripada satu titik, kemudian budaya itu akan berterusan. Jadi lama kelamaan, yang berlaku di Mekah, orang meninggalkan ibadat. Manasik-manasik telah diubah sedikit sebanyak. Orang ubah sedikit sebanyak manasik haji. Asasnya ada tapi diubah sedikit sebanyak. Sehinggalah datang satu orang yang namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ni Nabi SAW kata, aku melihat dia di neraka. Yajurru qasbuhu finnar. Dia dalam neraka, isi perut dia terjuntai, terkeluar di dalam neraka. Amr bin Luhai, satu orang lelaki daripada zaman jahiliyah. Apa dia buat? Amr bin Luhai, satu hari dia pergi ke Syam. Pergi ke Palestin untuk berniaga, pergi ke Syam. Bila dia sampai di Syam, Amr bin Luhai dia melihat budaya di Syam, orang banyak ada patung-patung. Mereka ada banyak patung. Orang Syam ketika itu, mereka banyak Nabi sebelum tu turun di Syam. Banyak Nabi sebelum tu. Mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Arab jahiliah lagi. Mereka kenal Allah Ta'ala dulu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail di Mekah, tapi tinggalan Nabi-Nabi lain banyak di negeri Syam. Dan lebih baharu daripada tu. Dekat dengan wahyu. Ada Nabi, ada agama. Mereka itu dianggap kaum yang beragama. Amr bin Luhai, dia pergi ke Syam, dia nampak ada satu budaya. Mereka ni kuat agama. Tapi, banyak batu-batu kecil yang mereka sembah batu tu. Dia pergi kat negeri Syam dan dia tanya mereka, Ma hadhil asnam arakum ta'budun. Apa batu yang aku nampak kamu duk sembah ni? Ramai-ramai duk minta apa kepada batu ni? Dan dia sebut kepada dia, Hadhil asnam na'buduha. Tokong-tokong ataupun batu-batu ini kami sembah dia. Fanastamtiruha fatumtiruna. Kami kalau nak hujan, kami pergi minta kat batu-batu ni. Tolong buat turun hujan mai kepada kami. Lalu dia pun turunkan hujan kepada kami. Fanastansuruha fayansuruna. Kami pun fanastansuruha fatansuruna. Kami pergi minta kepada dia pertolongan. Kalau kami ada hajat apa-apa. Apa sahaja hajat. Yang kecil dan yang besar. Nak hilangkan penyakit ke apa sahaja kesusahan. Mereka akan pergi mengadap batu-batu ini. Lalu minta tolonglah kami. Fatansuruna. Lalu batu-batu ini pun menolong kita. Amr bin Luhai beritahu kepada orang Syam, kalau begitu bagi kat aku satu batu, aku bawa balik Mekah. Nampak macam best budaya mereka. Ini satu lagi penyakit manusia yang menyebabkan banyak kerosakan berlaku. Manusia suka benda-benda unik. Dia suka buat benda baru yang dia special. Dia nampak lain daripada orang lain ataupun nampak tempat dia tak ada orang buat, tempat lain orang buat, dia nak jadi initiator, orang pertama yang bawa benda baru. Sikap manusia, dia tak mau ikut. Dia nak jadi dikenal sebagai orang yang buat pembaharuan. So, Amr bin Luhai, apa yang dia buat? Dia minta kat mereka, bagi kat aku satu batu supaya aku boleh bawa balik ke Mekah. Dan dia pun bawa balik ke Mekah, satu persatu orang balik ke Mekah. Dia pun bagi kat dia hubal. Satu batu hubal yang dia bagi kat dia. Pattern hubal tu dia bawa balik. Orang pun sembah. Orang pun ukir dengan pattern yang sama. Akhirnya, di Mekah tersebarlah berhala sama seperti yang berlaku di Syam. Sama macam apa yang ada dekat Syam, ada dekat Mekah. Walaupun macam tu, mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kenal Allah dan mereka masih lagi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala di negeri Mekah. Ini penting yang ramai orang mungkin silap faham. Orang ingat, oh orang Mekah ni sembah berhala je. Tak, bukan sembah berhala sahaja. Mereka tahu Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan. Mereka tahu Allah yang menciptakan segala-galanya. Mereka tahu bahawa kalau Allah tak bagi, satu pun takkan jadi. Mereka tahu semua kuasa mutlak adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu pasal apa? Dia sembah batu-batu ni. Dia kata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami taklah sembah batu-batu ni melainkan supaya batu-batu ini mendekatkan kami kepada Tuhan. Sikit dia bagi kami dekat dengan Tuhan. Logik ke tak logik? Orang bila dengar, lama kelamaan orang akan dengar orang kata logik juga, betul juga kepercayaan dia apa. Mana ada orang pergi minta kat raja terus? Orang akan minta kepada orang-orang bawahan, orang-orang suluhan, pekerja raja tu. Kadang-kadang raja tak ambil tahu pun. Bukan raja yang nak lulus kita punya permintaan kita. Siapa nak minta kena transfer pergi mana-mana, dia bukan minta kat raja. Dia pergi jumpa orang yang dekat dengan raja, boleh tak tolong tukang? Banyak kawan-kawan cerita cikgu lah kan. Nak tukar dia kena cari kabel untuk tukang. Pergi kerja kat situ, nak pergi kerja kat sini. Dia akan carilah orang yang dekat. Tak payah pakai raja lah, menteri pun sama. Dia akan cari orang yang dekat dengan menteri. Benda ni tak boleh fikir pakai otak. Kadang-kadang orang yang dekat tu boleh jadi driver menteri. Boleh jadi siapa-siapa sahaja. Jiran menteri, tukang kebun menteri, orang kenal kan. Tolong bawa surat aku suruh sign. Itu pun sign, dapatlah tukang. Orang akan fikir, logik sama juga. Tuhan tak ada nak urus semua benda ni. Mesti ada orang yang tolong Tuhan buat benda-benda macam ni. Kita pergi minta kat orang tu. Surat tu akan datang, urusan Seri Paduka Baginda juga. Walaupun Seri Paduka Baginda tak tahu apa pun, orang lain yang buat. So Arab Jahiliah fikir, mungkin sama kot. Kita pergi minta kat Lat, Uzza, Hubal. Mereka ni tolong buat kerja Tuhan lah. Tuhan sebagai, apa orang kata? Head of organisation. Dan dia ada banyak assistant. Jadi kita minta kepada assistant ni. Minta kepada assistant supaya assistant ni tolong bagi apa yang kita nak. Kalau fikir akal, macam betul juga. Nak bagi dekat dengan Tuhan. Sehingga lama kelamaan apa yang jadi? Orang tak minta dah dekat Tuhan. Kecuali pada occasion tertentu sahaja. Minta kepada Tuhan ni hanya menjadi rutin-rutin sahaja. Rutin ibadat sahaja minta kat Tuhan. Bila rutin ibadat, manasik haji. Mereka pun minta kepada Tuhan. Manasik haji. Ketika mereka sebut nama-nama mereka sebahagiannya, mereka sebut nama hamba kepada Tuhan. Rumah yang paling dihormati, Kaabah, mereka panggil Baitullah. Rumah Allah mereka panggil. Walaupun mereka letak berhala kat tepi-tepi. Tapi dalam urusan seharian mereka, dalam hari-hari biasa, bila mereka mengalami kesusahan, mereka tak cari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka cari makhluk. Apa yang ada di dalam kepala mereka? Barangkali ni berfikir pada ketika itu, Tuhan banyak lagi benda nak buat. Lebih baik kita minta kat Tuhan kecil-kecil ni. Tuhan kecil-kecil ni dia senang sikit, dia senang. Dia boleh bagi kelulusan cepat. Nak naik atas, nak turun lambat. Logik manusia fikir macam tu juga. Nak pergi minta dekat pemimpin tertinggi, banyak kerja lagi dia nak fikir. Baik kita minta kat pemimpin kecil-kecil ni. Sehingga berlakulah kepercayaan syirik dan dia tersebar dalam kalangan Arab Jahiliyah. Walaupun mereka masih lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang paling utama. Apabila mereka tawaf, Arab Jahiliyah bila tawaf, sebahagian mereka ucap labbaik Allahumma labbaik. Kami menyahut seruanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Kami menyahut seruanmu, tidak ada sekutu bagimu. Ucapan ini diwarisi daripada zaman Nabi Ibrahim dulu. Tidak ada sekutu bagimu. Engkaulah satu-satunya Tuhan. Illa syarikan laka, illa syarikan huwa laka, tamlikuhu wa ma malak. Dia tambah satu lagi kat hujung tu. Dia ambil talbiah Nabi Ibrahim, dia tambah kat hujung tu. Talbiah Nabi Ibrahim dah cantik dah. Kami menyahut seruanmu, wahai Allah, tidak ada Tuhan melainkan engkau, tidak ada sekutu bagimu. Dia tambah kat hujung tu. Melainkan sekutu-sekutu yang engkau lantik dan engkaulah yang memilikinya. Nampak dia tambah macam mana otak dia. Ucapan talbiah Nabi Ibrahim yang dah cantik tu, tidak ada sekutu bagi Allah. Itu pun dia boleh dekorate lagi. Oh, tambah masuk sikit. Ya, memang tak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Kecuali sekutu yang Allah Ta'ala lantik dan Allah Ta'ala lah yang memiliki ia. Ini tersebar dalam karangan Arab Jahiliyah. Sebelum kedatangan Nabi SAW. Daripada situ, berkembanglah sistem syirik ini. Bermaharajalela. Sebahagian orang mereka nak sembelih binatang. Tuhan yang besar ni, Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu, tak kisah sangat hang sembelih ke tak. Tuhan tu dah kaya. Baik kita jaga hati Tuhan kecil-kecil ni. Sembelih sebut nama Hubal. Sebut nama Uzza, Manat. Sebut nama Tuhan kecil-kecil. Supaya dia sayang dekat kita. Dia pun nak bayangkan, Allah Subhanahu Wa Taala ni macam tingkatan-tingkatan makhluk.
Aku buat baik ke tak buat baik ke raja bukan kenal aku pun. Aku nak puji raja ke tak puji ke, dia langsung tak ambil tahu pasal aku. Lebih baik aku pergi puji ketua kampung. Ketua kampung tu dah tentu boleh tolong aku. Jadi daripada dia nak sembelih sebut nama Allah, tak apa kita sebut nama Tuhan kecil-kecil ni. Tuhan kecil-kecil ni tak payah, tak banyak sangat dia nak ingat. Dia nak ingat sikit je. Jajahan takluk dia sikit, kita bagi dia redha dengan kita. Mereka sembelih binatang bukan lagi dengan nama Allah. Mereka nak masuk ke kampung-kampung dan hutan-hutan. Kalau minta lindung dengan Allah, mungkin Allah lindung, mungkin Allah tak lindung. Mungkin Allah bagi, mungkin Allah tak bagi. Ada shortcut. Lebih baik kita lindung dengan mambang yang jaga hutan ni. Dah tentu kalau dia tolong kita, anak buah dia tak kacau kita. Logik Arab jahiliah. Jadi setiap kali mereka nak pergi masuk kawasan baru, mereka nak pergi teroka kawasan baru, mereka akan minta lindung. Wahai jin ketua tempat ni, kami nak masuk tempat ni, tolong bagi tahu kat jin-jin lain, jangan kacau kami. Dia punya kepercayaan, kalau buat begitu, jin ni dia akan bagi tahu kat anak buah dia, jangan kacau mereka. Daripada nak minta ke Allah Subhanahu Wa Taala terus, dia pergi minta dekat jin. Wa innahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, ada sebahagian daripada manusia pergi minta lindung dengan sebahagian daripada jin sehingga bertambahlah kesesatan mereka. Tapi dalam pada Arab jahiliah yang akhirnya dah berkembang dan menjadi sesat sekitar beberapa puluh tahun lah sebelum Nabi SAW lahir ataupun sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, ketika itu ada 4 orang Arab jahiliah yang betul-betul mempertahankan tauhid. Ada 4 orang. Riwayat sejarah menyebutkan mereka 4 orang ni mereka duduk sesama sendiri, mereka bincang. 4 orang ni kata tak betul apa yang orang Arab jahiliah ni buat. Ta'lamuna wallahi ma qaumakum ala syai'. Kita sama-sama duduk bincang 4 orang ni, kita tahu yang kaum kita ni bukan berada di atas kebenaran. Laqad akhta'u dina Ibrahim wa khalafuhu. Sesungguhnya kaum kita yang ramai-ramai ini telah pun menyanggahi agama Ibrahim dan juga berbeza dengan agama Ibrahim. Ma wathanun yu'bad la yadur wa la yanfa'. Mana boleh pergi sembah berhala-berhala ni? Sedangkan berhala ni tak boleh memberi manfaat ataupun mudarat pun. Ini 4 orang Arab jahiliah yang cerdik pandai. 4 orang ni berbincang sesama sendiri, agama ni tak betul. Apa yang masyarakat kita buat ni tak betul. Akal tak boleh terima. Walaupun akal yang logik akan kata dekat orang kena sembah Tuhan yang betul, agama Ibrahim kena kekalkan macam Ibrahim, tapi kebanyakan orang korup. Hanya 4 ni lah yang betul-betul nak mengubah suasana, nak mengubah agama. Satu, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah, yang bila Nabi SAW dapat wahyu, Nabi jumpa dia. Yang kedua, Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail, bapa kepada Sa'ad bin Zaid, pak menakan kepada Umar Al-Khattab. Zaid bin Amr bin Nufail. Yang ketiga, Uthman bin Huwairith. Dan yang keempat, Abdullah bin Jahshi. Abdullah bin Jahshi, adik dia Zainab binti Jahshi kahwin dengan Nabi SAW. So 4 orang ni, mereka duduk, mereka berbincang sesama sendiri, mereka kata agama ni tak betul. Bukan macam ni yang Tuhan nak daripada kita. Maka mereka berkata, kita bersumpah setia untuk mencari Tuhan dengan jalan masing-masing. Waraqah bin Naufal, dia ni dalam mereka dia paling cerdik. Dia paling pandai. Dia boleh membaca. Dengan kemampuan dia boleh membaca, dia keluar dan dia cari. Dia baca buku-buku, dia baca kitab-kitab, dia melihat agama Yahudi yang telah pun korup, dia bertanya dengan orang ramai. Akhirnya dia tertarik dengan Kristian. Waraqah bin Naufal. Dia tertarik dengan Kristian sebab pada dia agama ni yang paling dekat dengan apa yang Allah Ta'ala nak. Allah Ta'ala telah mengutuskan Isa. Dan mereka ini masih lagi memegang saki-baki ajaran yang ditinggalkan oleh Isa. Lalu dia masuk Kristian. Tanassara Waraqah bin Naufal. Dia masuk Kristian, dia belajar bahasa, dia baca buku-buku, kitab-kitab Injil, dan dia betul-betul kuasai agama Kristian. Kuasai agama Kristian sehingga dia dapat menolak keluar apa-apa yang rosak daripada Kristian. Dia berpegang betul-betul dengan agama Kristian dan menjadi orang yang pakar dalam agama tu.
Sampai dia dah tua, dia pegang dengan agama Kristian. Waraqah bin Naufal. Yang kedua, Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail pula, dia pun sama juga. Perjalanan dia hampir sama dengan Waraqah. Dia pergi jumpa orang Yahudi. Keluar daripada Mekah jumpa orang Yahudi. Dia kata, apa cara aku nak ikut agama kamu? Orang Yahudi sebut dekat dia, nak ikut agama kami, kena redha, kena percaya bahawa Allah telah benci kepada kamu. Kaum Yahudi dulu Allah benci, maghdub alaihim. Kita kena pegang benda ni. Ini sumpahan kita. Allah benci kepada kita. Lepas tu hang boleh ikut agama ni. Zaid bin Amr kata, aku datang ni nak lari daripada kebencian Allah. Pasal apa aku nak masuk agama hang, nak terima Allah benci aku? Tak jadi. Tak masuk agama Yahudi. Dia pergi jumpa Kristian. Dia pergi jumpa orang Kristian. Aku nak masuk agama kamu. Apa yang perlu aku buat? Orang Kristian kata, boleh masuk agama kami, tapi kena terima asalnya kita kaum yang sesat. Dia kata, aku lari daripada kesesatan, buat apa aku nak terima masuk agama yang sesat? Tak mau Kristian. Jumpa ramai orang. Zaid bin Amr, dia tak jumpa agama yang boleh memberikan kepada dia jalan keluar. Dia ni bersungguh-sungguh dalam ibadat. Dia duduk di Mekah. Dia tak makan langsung sembelihan orang Mekah. Apa sahaja yang dia pun makan, dia tak sembelih. Dia tak makan. Antara orang bagi kat dia, dalam riwayat disebutkan orang hantar kat dia kambing untuk dia makan. Dia kata, asyad khalaqahallah. Kambing ni Allah Ta'ala yang cipta. Wa anzala laha minas sama'i ma'a. Allah turunkan kepada kambing ni air daripada langit untuk dia minum. Wa ambata laha minal ard. Dan Allah hidupkan tumbuh-tumbuhan daripada bumi yang kambing ni makan. Thumma yadhbahunaha ala ghairi ismillah. Macam mana kamu boleh selepas ini semua berlaku, kamu pergi sembelih kambing ini bukan di atas nama Allah? Mana otak kamu? Allah cipta kambing ni. Allah buat turun air untuk kambing ni minum. Aku tahu dan kamu pun tahu juga. Betul tak? Betul. Allah ciptakan rumput yang kambing ni makan. Betul tak? Betul. Yang hampir sembelih dengan nama Tuhan lain pasal apa? Dia disiksa oleh Al-Khattab. Bapa Umar, dia disiksa. Dia dihalau keluar Mekah sebab dia kata dia gila. Gila kerana mencabar Quraisy. Dia berdiri di hadapan Kaabah. Dalam riwayat daripada Asma binti Abi Bakar menceritakan, dia lihat ketika Zaid bin Amr ni masa muda, dia berdiri di hadapan Kaabah dan dia sebut di hadapan orang ramai, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wallazi nafsu Zaid biyadihi ma asbaha ahadun minkum ala dini Ibrahim ghairi. Dilihat orang Quraisy jalan sambil tawaf, sambil duk pegang-pegang berhala kat tepi-tepi tu, dia berdiri di depan Kaabah, dia kata, wahai orang Quraisy, demi Tuhan yang di tangannya berada nyawa Zaid bin Amr, tak ada seorang pun di antara kamu yang masih berpegang dengan ajaran Ibrahim melainkan aku je. Kamu semua korup. Dia paling bersungguh. Dia sebut dalam doa dia sebut, ya Allah, kalau aku tahu ada cara yang engkau suka untuk aku sembahmu, aku akan sembah engkau dengan cara aku, tapi aku tak ada jalan, tak nampak. Macam mana nak sembah Allah? Dan dia sebut, aku sujud dan aku berada di atas agama Ibrahim. Ya Allah, bersaksilah, aku tetap berada di atas agama Ibrahim. Dia keluar daripada Mekah, dia pergi jalan, cari agama, jumpa ramai orang, tapi tak jumpa Zaid bin Amr. Dalam riwayat disebutkan pernah dia duduk dengan Nabi SAW ketika Nabi belum dilantik jadi Rasul. Orang offer kat dia makanan, dia tolak. Sembelihan Quraisy, aku tak makan. Memang teguh betul. Tapi tak ada agama yang dia ikut. Sampailah apabila dia keluar daripada Mekah, kemudian dalam perjalanan balik, masa tu dia mati dalam perjalanan balik. Kemudian Nabi diutuskan menjadi Rasul. Apabila Nabi diutuskan jadi Rasul, Nabi sebut kepada para sahabat, siapa yang tak beriman dengan aku, orang itu dalam neraka. Anak dia Sa'ad bin Zaid dan juga Umar, anak menakan dia, mereka orang pergi jumpa Nabi SAW, tanya, ya Rasulullah, macam mana kedudukan Zaid bin Amr? Neraka ke syurga? Yang kami tahu dia ni tak ikut orang Quraisy. Dia tak sembah berhala macam mereka sembah, dia tak makan sembelihan mereka, dia claim dia ikut agama Ibrahim, tapi dia tak pernah bersaksi engkau Rasul. Macam mana kedudukan dia? Nabi kata, ghafarallahu lahu wa rahimahu fa innahu mata ala dini Ibrahim. Allah mengampunkan dia dan merahmati dia.
sesungguhnya dia mati di atas agama Ibrahim. Dalam sebahagian riwayat disebutkan Allah akan utus dia seorang ni sebagai ummah, seorangan dia diutuskan. Dia tak sesat. Dan selepas tu bila orang sebut nama Zaid bin Amr, orang akan puji dia dengan pujian yang tinggi. Artinya ini orang yang tak korup. Waraqah bin Naufal juga sama. Sampai dia dah tua betul, dia tetap ikut Kristian. Tanassara. Sebab tu yang apabila wahyu turun kepada Nabi SAW, Khadijah bawa jumpa dia dan dia sebut, kalau ini namus yang turun kepada Musa. Bila Nabi describe kepada dia, datang kepada aku makhluk yang peluk aku, dia kata iqra. Aku tak boleh baca, dia lepaskan aku, dia peluk balik, dia dengar-dengar, dia punya analisis, itu namus. Inilah yang turun kepada Musa dulu. Dia kata kalau aku masih kuat dan masih ada tenaga ketika kaummu keluarkan kau daripada kampung kau, aku akan bangkit mempertahankan kau. Nabi kata, Mukhriji, siapa yang nak halau aku keluar? Semua orang sayang kat aku. Di Mekah tak ada siapa ada masalah dengan aku. Semua orang suka kat aku. Tipu tak pernah. Keturunan yang baik, selesaikan masalah. Tak pernah bawa pemusuhan. Pasal apa dia pernah halau aku keluar? Waraqah bin Naufal kata, tak ada siapa pun ja'a bima ji'ta bihi, datang membawakan benda yang hang bawa ni, melainkan mereka akan dihalau daripada kampung dia. Jalan selepas ni tak mudah. Dipesan kepada Nabi SAW dan dia mati. Waraqah bin Naufal. Dia ni, dia orang keberapa Islam? Wallahu alam. Mungkin kalau yang pertama Islam, Khadijah. Kemudian yang kedua mungkin Zaid bin Harithah, yang memang dekat betul dengan Nabi SAW, anak angkat Nabi. Yang ketiga mungkin Ali. Yang keempat mungkin Abu Bakar. Dan dia mungkin yang kelima. Ataupun urutan tu mungkinlah ulama' beza pandangan. Cuma yang pertama Khadijah lah. Yang lain-lain tu adalah perbezaan pandangan. Siapa yang mai dulu, siapa yang mai kemudian. Tapi dia berpegang dengan tauhid. Dan salah satu orang lagi yang, ini orang ni bernasib baik. Dia bernasib baik sebab dia jumpa dengan Nabi, dia masuk Islam dan dia beriman dengan Nabi setelah dia mencari. Iaitu Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy, dia menerima agama. Apabila Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, dia terus masuk Islam antara orang yang awal-awal. Ini yang aku cari. Bila Nabi sampaikan dakwah Islam di Mekah, dia dengar, baru ada orang yang betul-betul membawa agama Ibrahim. Dan dia ikut Nabi SAW. Dia ikut Nabi, dia pergi hijrah. Dan dia antara awal berhijrah ke Madinah. Dan Abdullah bin Jahsy ni, dia punya keistimewaan, hebatlah keistimewaan dia. Dia ada benda yang, Abdullah bin Jahsy antara keistimewaan dia, kan saya ada cerita dalam cerita sirah dulu, Nabi utus dia. Kumpulan tentera pertama yang Nabi utus ketika sampai ke Madinah adalah kumpulan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy. 9 orang mereka. Nabi utus keluar pergi Madinah, jalan. Nabi pesan kat dia, ada surat. Jangan baca, jangan buka kecuali jalan sehari semalam dulu. 1 hari semalam dah jalan baru buka surat tu. Dia pun jalan 9 orang, buka. Tidur malam, ikut perintah Nabi. Nabi perintahkan, ikut. Tak ada soalan. Kita kalau ada surat buka esok, lala tu kita buka. Apa ada tulis dalam ni pasal apa nak tunggu esok? Kita buka terus. Tu kita buat macam tak tahu. Esok kita buka sekali lagi. Tapi taatnya para sahabat dengan Nabi SAW. Nabi pesan kepada Abdullah bin Jahsy dan sekumpulan tentera yang ikut dia, jangan buka surat ni kecuali setelah sehari semalam kamu berjalan. Mereka pun berjalan. Esoknya mereka buka surat tu. Mereka buka. Nabi kata pergi di antara Taif dengan Mekah. Lihat perjalanan orang Quraisy nak masuk ke Mekah. Apa yang mereka buat. Hantar laporan balik. Dan jangan paksa siapa-siapa pun ikut. Siapa nak ikut, siapa tak mau ikut, ikut. Siapa tak mau ikut, patah balik. Abdullah bin Jahsy bila dia melihat, dia kata, dia nampak gambaran surat Nabi SAW tu, ini ada peluang untuk kita berperang dengan Quraisy. Dia pun memang tengah duk bara dekat Quraisy. Tapi ini bukan paksaan. Siapa nak ikut, boleh ikut. Siapa tak mau ikut, balik ke Madinah. Semua orang kata, kalau itu perintah Nabi, kami ikut. Mereka pun keluar. Keluar sampai dekat hujung Taif, dekat-dekat nak masuk kawasan haram dah. Hari itu hari terakhir bulan Rajab. Dalam Arab ni dia ada 4 bulan haram. Salah satu bulan haram bulan Rajab. Dia nampak 4 orang bawa harta Quraisy yang banyak betul nak masuk ke Mekah. Apa ada pembacaan? Nabi suruh kita mai sini. Di depan kita ni ada 4 ekor lembu yang boleh kita sembelih. 4 ekor orang tu lah yang duk bawa harta Quraisy yang banyak. Kalau kita makan depa 4 orang ni, harta Quraisy kita boleh bawa balik. Kita dapatlah kemuliaan dunia dan akhirat. Tapi mereka teringat, bulan Rejab, bulan haram, tak boleh perang.
Ini common sense yang orang Arab semua faham. Rejab tak boleh perang. Apa nak buat? Tunggu ke? Nak biar tunggu Syaban. Kalau kita tunggu masuk Syaban, esok daripada jalan masuk Mekah, macam mana kita nak pergi serang Mekah? Kita tak boleh serang. Kalau kita serang hari ni, dah tentu kita boleh dapat harta tawanan yang banyak ni. Tapi yang ni bulan haram. Nak tunggu esok ke nak serang hari ni? Pikir punya pikir. Akhirnya, mereka buat keputusan, tak apa, kita serang kot, ambil harta buat balik. Mereka pun serang, mereka tawan satu orang, mereka bunuh dua orang dan satu orang lari balik ke Mekah, bawa harta yang banyak balik jumpa Nabi SAW. Bila jumpa Nabi, ketika itu tersebarlah berita yang pengikut Muhammad tidak menghormati bulan haram. Pengikut Muhammad ni, Muhammad telah menghalalkan perang di dalam bulan haram. Sebar fitnah. Kabilah-kabilah Arab tahu semua tentang cerita ni. Muhammad tak menghormati bulan haram, melanggar perjanjian. Bila sampai kepada Nabi SAW, dua hamba tu, Nabi lepaskan mereka. Dalam riwayat disebut Nabi tunggu dulu Sa'ad bin Abi Waqqas balik ke tak, sebab ada dua sahabat Nabi yang lambat balik. Lepas balik Nabi lepaskan. Nabi tak ambil langsung harta tu. Siapa suruh pergi perang ketika bulan haram? Dan Abdullah bin Jahsy ni dalam riwayat disebutkan sehingga mereka sangat sedih pada ketika itu, balik atas anggapan boleh bagi impress Nabi. Tapi Nabi tak suka. Nabi tak ambil harta tu. Dan atas kesalahan yang mereka buat ni, timbul fitnah ke atas Islam. Kabilah-kabilah Arab semua kata Muhammad telah melanggar perjanjian. Bulan yang tak boleh perang, Muhammad pergi perang. Timbullah fitnah yang melibatkan para sahabat Nabi pada ketika itu. Dan orang di dalam Madinah mula mengutuk tindakan mereka. Itulah langgar perintah Nabi. Hampa punya pasal kita kena hina. Lamalah berminggu-minggu stres. Nabi tak mau terima kerja yang mereka buat. Orang di Madinah pun memandang rendah pada mereka. Dan sebab mereka ni, agama Islam dihina. Ini juga satu pengajaran penting lah. Ada orang, dia buat jahat tapi dengan niat yang ikhlas. Ada orang dia buat jahat, memang niat dia jahat. Ni 9 orang sahabat Nabi SAW. Mereka telah melakukan kesalahan. Tapi mereka ikhlas. Bukan mereka nak harta tu untuk mereka pun. Bukan tu. Tapi niat mereka ikhlas. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang bulan haram, berperang padanya. Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah kepada mereka bahawa berperang di bulan haram ini adalah kesalahan yang besar. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbar. Tetapi menghalang manusia daripada Masjidil Haram, menghalang manusia daripada jalan Allah, kufur dengan Allah dan juga menghalau penduduk satu negeri keluar daripada negeri itu, ini lebih berat dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Sesungguhnya fitnah, kerosakan ini lebih besar daripada pembunuhan. Bila turun ayat ni, Abdullah bin Jahsy dia rasa tenang. Akhirnya setelah tak ada jawapan, orang semua kutuk mereka daripada dalam dan daripada luar, turun wahyu meletakkan kedudukan yang tinggi pada mereka. Wahyu cerita, ya, kedudukan yang mereka buat ni salah. Tapi salah itu taklah sebesar mana kalau dibandingkan dengan kamu halau orang keluar daripada negeri, kamu sekat orang daripada masuk ke dalam Masjidil Haram, dan kamu halang orang daripada mengikut agama Allah. Itu jauh lebih teruk. Allah datang membersihkan mereka. Dan antara yang menarik juga tentang Abdullah bin Jahsy ni, ketika perang Uhud, dia dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dua orang prepare pergi perang Uhud, tengah prep nak perang. Hari sebelum perang, dua orang duduk bincang. Abdullah bin Jahsy ajak Sa'ad bin Abi Waqqas, jom kita duduk, kita baca doa sikit lah, esok nak perang. Kita baca doa. Kita pergi keluar dua orang, dia duduk di tempat yang jauh daripada perkemahan tentera untuk berdoa dua orang. Apabila mereka keluar, mereka pergi tempat yang tak ada orang lain melainkan dua orang je, Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, doalah, nak minta apa, minta dua. Rahsia kita dua orang je, hang minta ke Allah Ta'ala, aku dengar. Sekali aku minta ke Allah Ta'ala, hang pun dengar. Sa'ad bin Abi Waqqas pun doa, ya Rabbi,
idza laqitu adu gadan falaqini rajulan syadidan ba'suhu syadidan harduh uqatiluhu fika wa yuqatiluni thumma uqatiluhu fika wa yuqatiluni thumma adfaru alaihi. Sa'ad bin Waqqas kata, ya Allah, esok ketika perang ketemukanlah aku dengan satu orang Quraisy yang sangat kuat dan sangat tegap, supaya aku boleh berperang dengan dia di jalanmu dan dia boleh lawan dengan aku. Dan bagilah aku menang ke atas dia dan dapat bawa balik harta dia, bawa balik senjata dia. Doa Sa'ad bin Waqqas. Kemudian Abdullah bin Jahsy pula, dia dengar, dia kata, okey, aku pula nak doa. Abdullah bin Jahsy kata, ya Rabbi, idza laqitul aduwa gada. Wahai Tuhan, apabila aku bertemu dengan musuh esok, falaqini rajulan syadida ba'suhu syadida hardah. Ketemukanlah aku dengan satu orang yang kuat permusuhan dan kuat badan dia. Uqatiluhu fika wa yuqatiluni. Supaya aku boleh berperang dengan orang tu di jalanmu dan dia boleh berperang denganku. Thumma ya'khuduni fayajza'u anfi wa udhuni. Dan kemudian pastikanlah ya Allah, dia berjaya mengalahkan aku. Lalu dia potong hidung aku dan juga telinga aku. Fa idza laqituka gadan faqulta ya Abdullah man jadha'a anfaka wa udhunak. Sehinggalah apabila aku bertemu denganmu ya Allah esok di akhirat nanti, kalau aku bertemu denganmu dan engkau akan bertanya kepada aku, wahai Abdullah, apa yang jadi dengan hidung dengan telingamu ni? Mana hidung dan telinga? Fa aqulu fika wa fi rasulika. Lalu aku menjawab kepadamu, ya Allah, telinga dan hidung aku ini hilang di jalanmu dan untuk Rasulmu. Fataqul sadaqta. Dan pada ketika itu engkau akan berkata kepadaku, betul engkau cakap. Tuan-tuan bayangkan doa Abdullah bin Jahsy. Dia punya imannya level ni lain macam. Dia minta, ya Allah, ketemukan aku dengan Quraisy yang paling kuat. Aku lawan dengan dia dan dia lawan dengan aku. Pastikan ya Allah dia boleh bunuh aku. Dan setelah dia bunuh aku, ya Allah, bagilah dia boleh potong telinga aku dan hidung aku. Dan ketika engkau bangkitkan aku nanti, ya Allah, engkau tanyalah kepada aku, mana pergi telinga dan hidungmu? Dan jadikanlah pada ketika itu aku akan menjawab, ya Allah, aku hilang telinga dan hidung di jalanmu. Dan ketika itu engkau katalah kepada aku, sadaqta, betul macam engkau buat. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, setelah aku dengar doa tu, aku tahu doa dia lebih daripada aku. Dan ketika perang, mata aku tak hilang daripada melihat Abdullah bin Jahsy. Sehingga dia bertemu dengan satu Quraisy yang kuat dan tegap. Lalu Quraisy itu bunuh dia dan potong telinga dan hidung dia. Dan aku berkata, sadaq. Betul macam dia cakap, Allah Ta'ala bagi dekat dia. Ini orang ketiga, Abdullah bin Jahsy. Berhenti je. Dah dekat sejam. Syirik tak masuk lagi. Kalimah. Dah berhenti ya? Dah agak dah. Sambung sikit ke nak sambung? Tak tahu nak berhenti nak sambung. Kuliah tak habis nanti pun boleh sambung. Panjang pula Berhenti Haji Syarul berapa lama dah je? Berapa lama dah kita? Oh baik. Sikit lagi. Ya. Baik. Ini adalah beberapa orang yang Nabi SAW sebut mereka ni berada di atas agama tauhid. Kemudian Nabi SAW diutuskan, Nabi bersihkan Arab jahiliah daripada semua jenis syirik. Sehinggalah apabila pembukaan kota Mekah, bila buka kota Mekah, Nabi utuskan para sahabat untuk hancurkan berhala-berhala besar yang masih tinggal. Allah Ta'ala sebutkan, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatan ukhra. Tuhan dia yang paling besar ni Lat, nama dia Lat, Uzza dan Manat. Bila buka je kota Mekah, Nabi hantar Khalid Al-Walid untuk first kali pergi keluar hancurkan Uzza. Uzza ni satu patung yang dia perbuat, dia ambil nama Allah Aziz, dia tukar sikit jadi Uzza, version perempuan. Tuhan version perempuan untuk dia sembah dan minta tolong kepada Tuhan tu. Nabi hantar Khalid Al-Walid pergi hancurkan Uzza. Khalid pergi, lepas buka kota Mekah tahun ke-8 Hijrah, dia pergi, dia pecahkan Uzza, dia balik jumpa Nabi SAW. Nabi tanya, apa yang kau lihat? Khalid kata, tak ada apa, batu je pun. Nabi kata, kau belum lihat Uzza. Pergi sekali lagi, pecahkan lagi, cari sampai jumpa Uzza.
Sehingga dia pergi sekali lagi, cari, dia buka bongkah-bongkah batu tu, sehingga dia nampaklah jin yang menyerupai perempuan, macam perempuan. Dan dia hancurkan jin tu. Dia balik, dia bagi tahu Nabi SAW, aku jumpa Uzza dan hancurkan. Demikian juga Nabi utuskan sahabat untuk selain daripada Uzza, Nabi utuskan Sa'ad bin Zaid untuk hancurkan Manat. Tuhan yang paling besar sekali yang mereka sembah, Lat. Lat ni kira mereka punya hardcore punya Tuhan lah, paling power lah pada mereka. Kira dia ni dapat banyak delegation daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah untuk buat kerja. Allah bagi kat dia banyak benda. Dia uruskan banyak benda. Dia ni dihancurkan tahun ke-9. Dia ni duduk dekat Saqif di Taif. Tahun ke-9 apabila orang Taif tak dapat dah nak lawan dengan Nabi, tak ada kekuatan, Arab lain semua dah masuk Islam, dan mereka memang percaya yang Lat ada kuasa yang sangat kuat. Orang tak boleh nak hancurkan Lat. Siapa sahaja nak pergi buat jahat dekat Lat ni memang akan terima musibah. Tuan-tuan jangan ada buat muka pelik ingat. Orang kita pun sama agak. Dia percaya tok kong Hindu ada kuasa. Jangan pergi kacau. Siapa pergi kencing jadi apa? Apa perkataan sesuai? Mentan. Sama orang kita macam Arab Jahiliah dulu. Arab Jahiliah dulu dia percaya Lat ada kuasa. Jangan kacau. Orang kita kata tak apa. Tok kong Cina tak kuat. Tok kong Hindu jangan kacau. Dia kuat tau. Ini sama ya kepercayaan. Sebiji. Adik-beradik. Quraisy. Walaupun kita gelak, ini kufur. Nanti orang kata, takkan suruh pergi pecah. Tak, bukan suruh pergi pecahkan. Bukan suruh pergi kacau agama orang. Tak, tapi kepercayaan tu kufur. Percaya batu ada kuasa, kufur. Tak ada khilaf. Arab Jahiliah percaya, Lat ni paling power. Jangan cari pasal dengan dia. Tapi para sahabat Nabi bila datang iman dekat mereka ni, mereka tak kisah terus. Mereka buang saki baki tinggalan Jahiliah ni, mereka buang terus. Lepas tu ketika orang kepung Nabi SAW, Quraisy mai jumpa, jumpa Nabi SAW, kata, Muhammad, hang nak perang dengan kami ni, hang tak boleh menang. Tak boleh menang sebab mana ada Quraisy yang bunuh kaum kerabat sendiri. Quraisy adalah kaum yang paling kuat asabiyah. Asabiyah dia kuat, dia takkan bunuh kaum kerabat dia. Lebih baik hang berhenti lawan dengan Quraisy. Hang letak daripada tengah-tengah medan, semua akan tinggalkan engkau dan jaga kaum kerabat dia. Itu yang Abu Bakar kritik Umsus Badral Lat. Anahnu nafirru anhu. Perkataan yang Abu Bakar sebut, dia maki kepada orang Quraisy, hisaplah kemaluan Lat. Apakah kamu sangka kami ni kaum yang akan tinggalkan Muhammad? Dia pun marah betul sebab Abu Bakar hina Tuhan apa? Itu dalam konteks perang. Jadi Lat ni, dia hanya dihancurkan tahun ke-9. Saqif dah tak boleh nak lawan, orang lain semua dah masuk Islam, dia mai jumpa Nabi SAW. Offer, wahai Muhammad, kami ada satu offer. Kami boleh terima Islam, tapi ada beberapa syarat tambahan. Satu, tolong biarkan kami berzina. Jangan kacau. Yang kedua, kami suka minum arak, bagi kami minum arak. Yang ketiga, riba ni bagi kami buat. Sebab sistem ekonomi kami makan pakai riba. Yang keempat, semayang tak payahlah. Orang lain semayang, kami tak payah semayang. Yang kelima, tinggallah Tuhan-Tuhan kami yang besar supaya kami sembah. Banyak cantik, Islam apa macam tu? Macam-macam dia minta. Riba halal, zina halal, minum arak halal. Tuhan dia jangan kacau. Nabi kita semua Nabi tak terima. Nak masuk Islam, kalau tak kami perang. Akhirnya mereka pun tak ada jalan. Okeylah, kami terima semua. Cuma satu je kami tak boleh terima. Tolong jangan suruh kami pergi pecahkan Lat. Nanti Lat laknat kami. Yang tu yang mereka tak mau buat. Yang lain semua okey. Tak boleh zina, tak boleh minum arak. Kena solat pun solat jugalah. Mereka baru masuk Islam ketika tu. Tapi tolonglah, janganlah suruh kami pergi pecahkan Tok Kong tu. Tok Kong ni banyak power. Jangan suruh kami buat. Itu kami tak mampu. Nabi kita tak mampu sudah. Nabi hantar Khalid Al-Walid dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Khalid dengan Al-Mughirah, dua orang ni pergi untuk hancurkan Lat. Bila mereka sampai, orang Saqif ni semua keluar daripada rumah masing-masing sebab mereka takut siapa yang sentuh Lat akan dihancurkan, takut rumah mereka akan ditenggelamkan bumi. Mereka keluar, mereka berdiri untuk lihat apa yang berlaku kepada tentera yang datang nak hancurkan Lat ni. Sebab ni berhala yang paling berkuasa, jangan kacau dia. Kalau kacau dia akan ditimpa bala. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu disebut kepada kawan-kawan yang mai dengan dia, wallahi la adhikannakum min Thaqif. Dalam perkataan yang kamu akan gelak, akan mentertawakan Thaqif, akan mentertawakan Thaqif. Dia angkat dia punya
dia punya kapak, lalu pintu yang tutup lat tu, baru pintu yang tutup lat. Dia nak pukul pintu tu, kapak tu terjatuh dan dia terjatuh di atas kaki dia. Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia nak pukul lat tu, tapi terlepas kapak tu dia jatuh. Tersembam dia di atas muka bumi. Apabila dia tersembam di atas muka bumi dalam cubaan nak pecahkan lat tu, mereka kata kepada dia, wa farihu wa qalu ab'adallahu al-Mughirah qatalathu rabbah. Orang-orang Saqif ni bergembira. Mereka bergembira, dia kata, tengok Allah dah laknat Mughirah. Dia telah membuatkan Lat marah. Allah laknat dia sebab dia anggap Lat ni dia ada kuasa, Allah Taala bagi power dekat dia. Allah telah melaknat dia sebab dia nak hancurkan Lat. Tak boleh nak pecahkan, dia terjatuh terduduk. Apabila dia terjatuh nak terduduk ni, Al-Mughirah bin Syu'bah bangun balik. Dia kata, hampa ni bodoh. Itu tak lain tak bukan hanya batu dan tanah. Batu dan tanah. Dia angkat kapak dia balik, dia pecahkan pintu, dia pecahkan dinding dan dia hancurkan Lat. Kemudian dia balik. Itu berhala terakhir yang dihancurkan. Quraisy. Ini tuan-tuan, ini sikap para sahabat. Dah jatuh dah ni, dia jatuh. Dia tak ada nak fikir khurafat. Oh, mungkin tok kau ni kuat kot, tak boleh buat. Tak. Apabila Nabi arahkan, Al-Mughirah hancurkan. Kadang-kadang ini penting juga kita punya sebelum masuk bab syirik ni, kadang-kadang kita percaya kalau berlaku sikit je kita tak jadi nak buat. Kita jadi takut. Kita anggap tu sial. Sial ni satu benda yang dekatlah dengan syirik. Adik-beradik syirik juga, kepercayaan sial. Berlaku satu benda yang tak baik je, kita anggap, ni tanda dia tak bagus ni. Tapi agama tak ada macam tu. Musibah hanya datang apabila dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Musibah bukan datang sebagai tanda untuk jangan teruskan. Kalau teruskan tak bagus. Musibah datang bukan tanda yang ini buruklah ni dia ni, sebab tu kena musibah. Kepercayaan tu tak ada. Tasya'um ataupun tiyarah tak ada. Dalam agama tak ada kepercayaan tu. Waktu bila Nabi SAW kahwin dengan Safiyah. Safiyah ni keturunan Yahudi. Bawa masuk Madinah, Nabi pergi perang. Nabi bawa balik isteri keturunan Yahudi yang sangat cantik pada ketika itu. Pergi perang balik. Ketika balik tu, ramai di kalangan isteri-isteri Nabi SAW yang ada di Madinah, mereka jealous pada ketika itu balik. Dan apabila mereka jealous, balik sahaja, sampai masuk Madinah, unta yang bawa Safiyah ni jatuh. Safiyah terjatuh. Kita kalau fikir, tak bagus ya kira jatuh. Tapi kepercayaan tu tak ada dalam agama. Nabi yang angkat Safiyah dan mereka balik dan Ummul Mukminin. Bagaimana isteri-isteri Nabi SAW yang lain. Kadang-kadang Allah menguji dengan cara begitulah. Orang yang Allah sayang, Allah tak letak sentiasa di atas. Demikian juga yang berlaku kepada Mughirah bin Syu'bah ni. Allah jadikan dia susah sikit. Sebelum pecahkan Lat, hang jatuh dulu. Ketika itu iman diuji. Hang nak back off ke, hang nak teruskan? Orang yang iman dia kuat, dia teruskan di atas urusan Allah. Tapi orang yang duk fikir, mungkin tok kau ni kuat kot, patah balik. Benda begini tak ada dalam jiwa para sahabat. Jadi itu sedikit sebanyak tentang bagaimana usaha awal yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk membasmi syirik. Bila sampai zaman kemudian, antara benda yang Nabi SAW tekankan juga untuk menghentikan syirik ini adalah taqdis. Ini penting. Jangan bawa kepada memuliakan makhluk sebagaimana memuliakan Tuhan. Ini pintu yang ramai orang telah sesat. Nabi betul-betul jaga pintu ni. Jangan muliakan orang macam kemuliaan kepada Tuhan. Jangan lebih-lebih memuliakan orang. Nabi jaga. Ini beza tuan-tuan. Kadang-kadang orang boleh cakap teori tau. Tapi Nabi SAW bukan teori. Nabi jaga betul. Nabi jaga. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Nabi sebut kepada para sahabat, jangan kamu memuji aku sebagaimana orang-orang Kristian memuji Isa. Innama ana abdullah wa rasuluhu. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Panggillah aku Abdullah wa rasuluhu. Panggillah aku Abdullah wa rasuluhu. Nabi jaga betul. Pintu ni Nabi tutup. Dalam riwayat Ahmad, hadis Anas bin Malik kan, yang famous diceritakan, ada orang pendalaman biasa, ya, tak ada apa-apa kelebihan. Biasa orang jumpa pembesar, orang akan puji lah.
Biasalah kan orang baca kasidah puji orang besar. Hanglah yang paling bagus, hanglah yang paling hebat, hanglah yang paling bermakna, hanglah yang paling jujur, hanglah yang paling dekat dengan Tuhan. Ini biasa. Puji je. Jumpa orang yang power sikit, kita nak dekatkan diri dengan dia, kita akan puji. Ada satu orang jumpa Nabi SAW. Dia jumpa. Ya sayyidana wabna sayyidina, ya khairana wabna khairina. Dia puji Nabi depan orang ramai. Wahai tuan kepada kami dan juga anak kepada tuan kami. Wahai yang paling baik di kalangan kami, anak kepada orang yang paling baik di kalangan kami. Puji Nabi. Kita kalau orang puji, kita senyum lah. Orang puji, kita senyum. Ini kebiasaan kita. Kita suka. Kan ada lagu Melayu kan, kita rasa bangga bila dipuja apa-apa kan. Orang puji, kita pun seronok, kita senyum. Oh, bagus orang puji aku. Tak minta tapi orang puji. Ini kebiasaan manusia biasa. Tapi lama kelamaan, walaupun dia bermula macam tu, kalau dibiarkan, dia akan jadi budaya. Puji ni akan jadi budaya. Kemuliaan ni, sekali dua mungkin kita rasa, tak apalah kot orang buat. Lama kelamaan akan jadi budaya. Contoh kan, salam cium tangan lah contoh. Salam cium tangan biasa je kan. Kita tolak, selalu kita tolak. Hang sebayang aku nak cium tangan pasal apa kan? Kita tolak je. Tapi kalau dah biasa kita akan, nak cium tangan, cium lah. Dia jadi macam tu lah. Nak cium tangan, lain lah dengan budak-budak kecil kan. Kalau budak kecil pula, kalau kita dah biasa, okey lah budak kecil dah biasa, orang cium tangan, kita pun malas nak tarik 2-3 kali. Budak kecil kita biar je lah. Tapi semua jenis kemuliaan ni, kalau kita biasakan, umur beza 2-3 tahun, kerana dia pandang kita mulia, dia pandang kita kuat, nak cium tangan, tak payah. Tapi kalau kita biarkan, lama kelamaan, sekali-sekala kita biar. Lepas tu, kalau kita tak biarkan, sekali-sekala rasa tak sedap hati, tapi lama kelamaan, apa akan jadi? Mampu lebih kat nak salam-salam, nak cium-cium, kita pun jalan. Akhirnya, lama kelamaan, orang tak cium, kita pula pergi tolak tangan kat muka dia. Hai, tak mau cium lah. Lama kelamaan. Bukan pasal, itu bukan kita salah ke tak salah. Tapi, kemuliaan ni, angkat orang letak tinggi, itu pattern dia. Kalau kita biarkan, lama-lama akan menjadi budaya. Apabila telah menjadi budaya, ketika itu kalau orang tak puji kita, kita akan terasa, awak tak puji. Awak tak puji. Bukan kata orang besar mana pun, orang yang kecil-kecil je. Bagi contoh orang lain marah. Cerita pasal kita je lah. Contoh. Awak ni tak panggil aku ustaz, dia tak tahu ke aku ustaz. Dia terfikir macam tu kan kadang-kadang. Saya tak ada lah macam tu, saya tak suka orang panggil ustaz pun. Tapi bila kita biarkan, lama kelamaan, next step adalah kita tak dapat pujian tu, kita rasa, dia ni pasal apa ni? Takkan hang tak tahu aku Tan Sri? Takkan hang tak tahu aku ustaz? Awak duk panggil aku macam ni je. Dia main perasaan macam tu. Nabi SAW, nampak contoh yang Nabi letak ni. Bila orang panggil Nabi, wahai orang yang paling hebat di kalangan kami, wahai orang yang paling mulia di kalangan kami, Nabi kata, ayuhan nas, alaikum bittaqwakum, wala yastahwiyannakum syaitan. Wahai manusia, jagalah kamu dengan takwa kamu, supaya kamu tidak dihancurkan oleh syaitan. Ana Muhammadun ibnu Abdullah wa rasuluhu. Aku adalah Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Aku tak suka kamu memuji aku lebih tinggi daripada kedudukan yang Allah letak kepadaku. Bayangkan kesungguhan Nabi SAW ni, kesungguhan Nabi, macam mana Nabi boleh kontrol behavior orang. Sekarang ni, siapa-siapa pun apabila dia ucap asyhadu an la ilaha illallah, dalam solat kita ucap apa? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ataupun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nampak Nabi kontrol behavior. Tak ada siapa pun ketika dia nak ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana habibana syafi'ana, tak ada. Masa selawat lain lah. Selawat tu cerita lain, orang punya dekorasi. Tapi dalam ibadat, Nabi punya kontrol, aku hamba Allah, Rasulullah. Hanya nak tambah lebih-lebih dah. Kualiti yang Nabi tambah, Nabi letak. Nabi punya kontrol ni. Kerana apabila dibuka pintu memuliakan manusia, pintu itu akan membawa kepada kesyirikan yang besar.
Pintu ni kalau dibiarkan, dia membawa kepada kesyirikan. Bukan takat muliakan manusia. Kadang-kadang dia mulia dengan pujian. Tapi apabila orang tu mati, akhirnya setelah dia mati pun akan bersambunglah kemuliaan yang dibagi kepada dia. Kubur. Sebab tu Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma ketika dia pergi Habsyah, dia bercerita kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kami lihat di Habsyah dalam gereja ada banyak gambar. Gambar-gambar dalam gereja banyak." Nabi sebut kepada mereka, "Ulaika idza kana fihimur rajul salih." Itu adalah kaum yang kalau ada orang soleh di kalangan mereka mati, banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar. Mereka akan bina masjid apabila ada orang soleh mati. Lalu mereka akan lukis gambar orang soleh tu di masjid yang mereka bina. Ulaika syirarul khalqi indallah. Nabi kata itulah seburuk-buruk makhluk Allah. Seburuk-buruk makhluk Allah. Ada orang soleh mati, dia buat masjid. Tak orang soleh kat dalam tu. Lukis gambar orang soleh. Nabi sebut. Itu seburuk-buruk makhluk Allah. Sebab ibadat ni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan bila Nabi buka dalam riwayat disebutkan apabila Nabi buka kota Mekah, Nabi minta kunci Kaabah, Nabi masuk dalam Kaabah, ada gambar Nabi Ibrahim. Ada gambar yang disimpan turun-temurun. Lama disimpan gambar Nabi Ibrahim. Kalau kita apa kita kata? Bahan sejarah ni. Bahan sejarah lah. Sayang gambar dah 500 tahun. Nak buat apa kalau kita simpan lah barang sejarah. Jangan kata gambar Nabi. Benda-benda kecil pun, barang sejarah ni kena simpan. Apabila Nabi masuk dalam Kaabah, Nabi lihat ada gambar Nabi Ibrahim, Nabi arahkan padam gambar ni. Padam gambar ni. Dia dah tulisan minyak ke apa, adalah cara untuk padam. Jangan simpan. Kerana nak menjaga agama. Kita bukan sembah Ibrahim. Kita sembah Tuhan Ibrahim. Tak ada kelebihan kamu simpan pun gambar Ibrahim. Betul nampak macam mana Nabi punya jaga ummah ni. Zaman Nabi banyak ahli seni tapi tak ada satu pun gambar Nabi SAW yang orang ukir dan simpan. Semua gambar-gambar Nabi terdahulu, kerajaan Islam masuk di mana-mana hancurkan semua gambar tu. Zaman lah ni tak ada gambar Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa yang accurate yang disimpan beratus-ratus tahun. Kerajaan Islam sampai je ada gambar Nabi, buang, padam. Ini bukan agama kita. Ini pintu saja, bukanlah syirik pun simpan gambar Nabi buat kenangan. Macam Haji Rahman simpan gambar bini tak dalam poket, simpan buat kenangan. Dia tak lebih, tak kurang daripada tu pun. Tapi tengok itu. Dia tak ada apa-apa pun. Tapi nak tutup pintu syirik tu. Sungguhnya Nabi SAW. Dan kadang-kadang apabila agama ni dah merentasi satu zaman semakin lama, budaya-budaya yang sama ni datanglah timbul balik. Saya duk tengok 2-3 hari lepas gambar Baqi' di zaman kerajaan Uthmani dulu. Banyak kubah. Di atas kubur sahabat Nabi ada kubah, di atas kubur sahabat Nabi tu ada kubah. Banyak di Baqi'. Saya pun tak pastilah gambar tu accurate ke tak. Tu zaman sebelum ni banyak kubah. Bersebar luas. Ada tempat yang mulia yang orang pergi minta hajat dan sebagainya. Tapi ini bukanlah ajaib ataupun mustahil. Kubur-kubur para sahabat dan pembesar, kalau tengok di Jordan ataupun di Turki, macam itulah yang berlaku. Dibuat bangunan elok-elok, ada orang di Jordan sama juga. Di Mu'tah apa semua orang pergi di situ, orang pergi baca doa, sebahagian orang di situ kubur Nabi Ayub, ada sebahagian tempat yang orang pergi, orang baca doa kat situ. Orang pergi, orang beribadat dekat situ. Sedangkan Nabi SAW sebut, ini tinggalan yang Allah Ta'ala tak suka. Apa yang Allah Ta'ala tak suka? Kalau ada orang soleh mati, kamu bina masjid di situ dan kamu buat gambar. Allah Ta'ala tak suka. Sehinggalah Madinah, bila Ali Saud masuk dengan Muhammad bin Abdul Wahab, dihancurkan semua kubah-kubah tu. Sekarang kalau pergi ke Madinah, kubah siapa pun tak tahu. Kamu jalan, kamu doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah ampunkan ahli kubur. Tapi map tu, orang Syiah dia simpanlah sebahagian map tu kubur siapa-siapa. Tapi map tu kerajaan Saudi tak sebarkan pun. Kubur siapa kita pun tak tahu. Sama, rata. Batu yang sama di atas setiap kepala. Dan inilah yang lebih dekat dengan tuntutan Nabi SAW. Orang Muslim mati, tanam dia di perkuburan awam.
Tanam di perkuburan awam. Kenapa tak tanam Nabi di perkuburan awam? Satu sahaja sebab. Sebab Nabi pesan, di mana para Nabi mati, di mana para Nabi wafat, di situ mereka dikebumikan. Di tempat Nabi wafat itulah digali dan baginda dikebumikan. Itu je sebab dia. Tak ada sebab lain dah. Sebab pesanan Nabi SAW. Dalam bilik rumah Aisyah, ditanam Nabi SAW. Sebab Nabi wafat di situ. Kecil tempat tu. Kecil tempat tu. Lepas tu Abu Bakar pula meninggal dunia. Adalah ruang sedikit. Aisyah kata, tanamlah Abu Bakar di sebelah Nabi SAW. Tanam Abu Bakar di sebelah Nabi SAW. Sebab ketika hidup Abu Bakar ni rapat betul dengan Nabi SAW. Apabila dia meninggal, letaklah di sebelah Nabi SAW. Aisyah kata, adalah satu space kecil mungkin boleh tanam aku di situ. Satu ruang di sebelah Nabi SAW dan Abu Bakar, ada space mungkin boleh tanam aku. Sampailah apabila Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, dibunuh, anak Umar datang minta kepada Aisyah, boleh tak nak letak Umar dekat sini? Sebab mereka kawan-kawan, Umar, Abu Bakar, Nabi, kawan-kawan, boleh tak letak sekali? Aisyah kata, habis aku punya part tak dapat lah. Dia buat suruh letak Umar kat situ pula. Aisyah kata, Umar lebih layak daripada aku. Umar lebih layak, lalu dia benarkan Umar ditanam di rumah dia. Setelah Umar ditanam di situ, Aisyah letak dinding antara bilik dia dan juga kubur tu. Sebab Umar bukan mahram dia. Ala kulli hal, satu-satunya sebab kubur Nabi tak duduk dekat Baqi' tu kerana pesanan Nabi SAW. Di mana para Nabi mati, di situ mereka dikebumikan. Abu Bakar dan Umar ni sebagai pelengkap dekat dengan sebelah kubur Nabi SAW. Okey, jangan dia. Ali pula Ustaz. Ali kat Kufah kita dah cerita sirah, Ali jumpa dah. Okey. Saja nak test. Saya berhenti tekat ni dulu kan. Lama pula ni. Okey, nak buka soalan tak? Boleh. Mungkin kita boleh buka 1-2 soalan kot. Ke saya nak tanya dulu ataupun tuan-tuan nak tanya dulu? Haji tanya. Haji Azira nak tanya dulu Okey Ustaz, masa zaman Amru bin Luai, masa tu kan zaman berhala dah berkembang. Jadi biasanya kalau berkaitan dengan berhala ni kan, dah startlah benda-benda lain macam tabarruk pada sesuatu. Adakah zaman tu dah mula tabarruk ataupun zaman bila tabarruk tu bermula? Okey. Tabarruk ni kan asalnya dalam agama orang mengambil tabarruk dengan sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu biasa. Ini benda biasa yang berlaku. Kerana ada benda yang Allah Taala muliakan. Allah Taala muliakan negeri Mekah. Maka ramailah yang mengambil berkat dengan pergi ke Mekah sahaja. Allah Taala muliakan Kaabah, Baitullah. Ramai jugalah daripada zaman dulu lagi yang pergi semata-mata untuk sentuh Baitullah, Kaabah untuk ambil berkat. Kerana itu makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Ini kebiasaan manusia. Benda-benda yang mulia di sisi Tuhan, orang nak ambil barakah. Demikian juga Nabi SAW. Tubuh badan Nabi SAW yang mulia itu, para sahabat mengambil berkat daripada dia. Apabila rambut Nabi SAW digunting, rambut Nabi itu mereka ambil, para sahabat ambil. Bahagi seorang sikit mereka simpan untuk mengambil berkat. Ada satu rambut Nabi SAW yang Khalid Al-Walid simpan dalam songkok dia sentiasa, bawa. Kerana dekatnya dengan Nabi, barakah yang ditinggalkan oleh Nabi, dia bawa rambut Nabi. Ke mana-mana dia pergi, ketika dia perang, dia akan bawa rambut Nabi letak di dalam serban dia, satu. Peluh Nabi SAW ketika Nabi tidur berpeluh, ada sahabat yang perah peluh Nabi untuk simpan, ambil barakah. Dan diceritakan para sahabat, tak ada lah Nabi SAW ludah, melainkan mereka akan ambil barakah dengan Nabi SAW. Ini berlaku dalam pada menjaga tauhid, dalam pada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mengambil barakah dengan Nabi SAW. Ini dilakukan oleh para sahabat. Dilakukan, mereka simpan. Apa sahajalah benda-benda yang kadang-kadang mulia, walaupun tak ada lah fadilat apa-apa, tapi kerana kemuliaan tu orang simpan. Mushaf yang awal-awal tulis, mushaf yang ditulis di zaman Abu Bakar. Lepas Abu Bakar wafat, mushaf tu Abu Bakar tinggal kepada Umar. Lepas Umar wafat, mushaf tu Umar bagi kepada Hafsah, hadiah, simpan. Hafsah simpan mushaf yang
Kumpul daripada zaman Abu Bakar dulu dia simpan. Bukanlah ada kelebihan apa-apa pun. Al-Quran ramai orang hafal. Tapi simpanlah. Benda tu baik. Simpan. Sampailah zaman Uthman bila orang berperang apa semua, nak tulis Quran yang standardized. Uthman minta dekat Hafsah, bagi pinjam Ustaz boleh nak tulis satu yang jangan beza dah, pegang satu ni je. Sebab lain kali kita boleh ceritalah sejarah penurunan Al-Quran. Ada versi-versi yang berbeza sikit kadang-kadang. Ada beberapa tempat yang berbeza. Semua orang akhirnya hampir nak berperang di kalangan mereka. Uthman minta kat Hafsah, bagi boleh tak mushaf nak tulis balik? Hafsah kata boleh, tapi dengan syarat dah habis bagi balik. Uthman kata janji, habis siap aku bagi balik. Uthman pun ambil mushaf Hafsah. Uthman perintahkan untuk ditulis semula standardized, ikut bahasa Quraisy sahaja. Kalau beza bahasa, macam beza lorat lah. Beza lorat negeri ni dengan negeri ni, ikut bahasa Quraisy. Sebab Nabi bercakap dengan bahasa Quraisy. Dah siap semua? Dah siap Quran? Uthman kata buat kopi, 7 kopi. Hantar ke Kufah, hantar ke Basrah, hantar ke Yaman, hantar ke Mekah, hantar ke semua negeri. Hantar. Dah siap semua? Semua negeri dah ada. Tulis Quran, ikut ni, macam yang aku tulis ni. Selain daripada itu, Uthman hantar tentera, mana-mana mushaf selain daripada mushaf ini, ambil dan bakar. Supaya tak ada lagi orang berbeza pandangan tentang mushaf, tak lagi orang baca lorat masing-masing. Walaupun asalnya di zaman Nabi SAW Nabi benarkan. Tapi kalau terus dibenarkan, nanti orang akan berpecah belah. Hantar tentera dia pergi ke semua negara Islam, mana-mana mushaf selain daripada yang aku keluarkan ini, bakar. Hilangkan. Satu je Uthman tak bakar, yang dia janji dengan Hafsah tadi. Nak Hafsah ambil balik simpan. Yang lain semua dia bakar. Tapi lepas Hafsah dah meninggal, dia bakar lah. Dia syarat nak bagi ke Hafsah je. Sehinggalah sekarang ni, yang ada kat kita, rasam Uthmani. Itu je, yang lain bakar. Ala kulli hal, balik kepada cerita barakah. Barakah dengan benda-benda baik, benda-benda mulia ni, ini adalah kebiasaan manusia. Cuma jangan melampau. Melampau berlaku apabila hak yang biasanya para sahabat bagi ni kepada Nabi SAW sahaja. Manusia ni, orang lain, para sahabat tak ambil hak tu. Orang tak simpanlah rambut para sahabat, di peluh para sahabat yang lain, dia pun tak simpan. Abu Bakar pun tak, Umar pun tak. Dia pun tak simpan. Ini kelebihan Nabi SAW. Dia jangan melampau, sebab melampau akan membawa kepada takdis, memuliakan makhluk. Ini hak-hak yang ada pada Nabi SAW sahaja. Selain daripada tu, hormati manusia dengan ala kadar sahajalah. Dengan ala kadar. Barakah ni ada pada Nabi SAW. Baitullah, rumah Allah mulia. Itu pun Baitullah yang mulia pun kan. Rumah Allah yang mulia. Imam Syafi'i kata, kamu hanya disunahkan untuk sentuh 2 sahaja. Rukun Yamani, Hajarul Aswad. Rukun Iraqi dengan Syam, tak payah sentuh. Maksudnya walaupun Kaabah tu mulia, tidak disunahkan sambil tawaf, strek, tarik tangan. Sentuh je. Tak disebut pun. Bahkan tak disukai pun perbuatan tu. Mulia kan. Pusing tangan sentuh Kaabah. Tak payah. Walaupun itu mulia. Macam mana nak layan kemuliaan dia? Macam Nabi buat. Sentuh Rukun Yamani, sentuh Hajarul Aswad, sambung pusing. Tu, makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim duduk tu, itu tak payah sentuh pun. Walaupun ramai orang nak pergi sapu. Apa dia ingat, kita pun tak tahu. Sapu makam Ibrahim tu. Cleaner tak payah cuci makam Ibrahim, sentiasa bersih. Ramai orang akan sapu. Tak ada, tak perlu pun. Ini adalah standard yang para ulama jaga. Jadi, bila sampai ke zaman kita, sama jugalah. Barakah yang ada pada tubuh badan Nabi SAW ni, tinggallah itu milik Nabi SAW. Bukan untuk diambil kepada orang-orang lain. Demikian juga, masuklah isu yang orang bincang baru ni. Kadang-kadang kita ni double standard. Bila GISB, mereka simpan janggut Asy'ari, mereka simpan tinggalan ni, kita marah. Kita kata yang ni sesat. Tapi dalam masa yang sama, sebahagian aliran tarikat buat benda yang sama dengan guru tarikat. Bila orang hantar laporan kata mereka memuliakan tok syekh mereka dan sebagainya, kita kata yang tu sesat. Tapi dalam masa yang sama, dalam tarikat-tarikat ada juga yang duk cium, sujud kepada kaki tok guru. Orang akan bawa alasan, kan para ulama sebut. Bukan semua yang disebut oleh para ulama itu diamalkan pada bila-bila masa. Hanya yang tak boleh bantah hadis sahaja. Perbuatan ulama, kalau dalam konteks tertentu, perbuatan itu ataupun sebahagian yang ulama benarkan, membawa kesan tak baik, tinggalkanlah.
Kita hanya diwajibkan untuk tak tinggalkan hadis semata-mata. Selain daripada itu tinggalkan. Kalau buat kesan tak baik. Saya buat contoh-contoh lagi kan. Dalam hadis, Nabi SAW sebut, la tattakhidhu qabri 'aida. Jangan kamu jadikan kubur aku sebagai tempat untuk kamu menyambut perayaan. Artinya, jangan set ramai-ramai. Jom kita buat rombongan kubur Nabi, time ni kita masuk ramai-ramai. Bagi nampak tempat menyambut perayaan. Jangan buat begitu kepada kubur aku. Nak pergi ziarah Nabi SAW, tapi dia bukan tempat untuk menyambut perayaan. Kubur orang lain, samalah juga. Ada kubur orang alim. Kalau kita ingat orang alim di sebahagian tempat tertentu, kita pergi ke negeri itu, kita ziarah kubur dia. Bagus. Pergi doakan, itu perbuatan yang baik. Tapi mengambil kira tuntutan Nabi SAW, artinya jangan pergi buat upacara di kubur tu. Kubur Nabi pun Nabi tak bagi. Apatah lagi kubur orang biasa. Sebahagian pengikut tarikat hari-hari tertentu, hari jadi mayat itulah kiranya, pergi berkumpul dekat situ ramai-ramai baca doa. Tak boleh. Sedangkan kubur Nabi pun Nabi tak bagi pergi sambut perayaan. Apatah lagi kubur orang lain. Ini benda basic dalam agama. Nak ziarah, ziarah. Jangan set time ramai-ramai. Sempena 30 tahun kematian Syekh sekian-sekian, kita pergi kat kubur dia, kita pergi buat satu upacara zikir ramai-ramai. Tak boleh. Larangan Nabi SAW jelas. Kubur aku pun jangan kamu buat tempat perayaan. Itu sedikit sebanyak tentang dia, tentang apa? Mengambil berkat. Nak buka lagi soalan tu, Ustaz. Patutnya kita dah habis ni. Ya, baik. Kita sambung lah kot tajuk ni. Tak habis lagi. Ini baru permulaan je kan. Tajuk lain pula. Tajuk lain pula. Okeylah, kita set tajuk lain pula lepas ni. Ini baru mukadimah. Mungkin AJK yang akan datang sambung bahagian kedua. Syirik. Okeylah, disebabkan masa, saya tak kisah. Sampai besok pagi pun okey je. Tuan-tuan lah, besok macam-macam program. Cycling lah, lagi lah, apalah kan. So okeylah, kita tutup lah majlis Okeylah, Alhamdulillah kita selesai majlis usrah untuk malam ni. Dan kita bersyukur sangat. Saya nak ni lah, hadirin semua datang usrah di sini. Majlis ni majlis apa orang kata, ambil peluang sementara dekat sini. Kita tak laranglah aktiviti lain. Sambil aktiviti lain kita pun jangan lupa rohani kita. Sebab inilah yang paling penting, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya ni dah tutup majlis Qauli hadza astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah wala. Subhanallahi wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.